Oke, salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya, penyamun Betauliah. Kenapa saya kata penyamun Betauliah? Karena kita tahu dari dulu sehingga hari ini pemimpin negara kita ini apabila mereka berjaya duduk dalam kerajaan dan berjaya untuk menjawat sedikit jawatan dalam kerajaan, tiba-tiba kita lihat mereka ini akan jadi kaya raya. Dan apa yang berlaku? Undang-undang dan peraturan yang ada di negara kita ini tumpul di atas, tajam di bawah. Ini yang saya selalu perkatakan. Tetapi mungkin ada yang tidak paham, yaitu undang-undang ini tidak lut kepada mereka-mereka yang memimpin. Dan tajam ke bawah, umpamanya kita rakyat ini yang mana orang mencuri duit masjid 40 begitu cepat, begitu pantas, mereka ini akan diheret ke muka pengadilan. Inilah yang berlaku. Tetapi kalau mereka-mereka yang mencuri duit rakyat yang beratus ribu, beratus juta, berbilion, mereka ini akan mengambil waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan masalah ini. Karena kita tahu dalam pentadbiran undang-undang ataupun peraturan negara kita ini sudah dikuasai oleh orang-orang mereka. Inilah yang berlaku. Kita lihat, mereka akan melaungkan isu kaum, mereka akan melaungkan isu agama. Dalam waktu yang sama, mereka juga merompak duit rakyat. Yang mana sebagai contoh ini saya nak memberitahu kepada kawan-kawan yang ada di luar. Kita lihat contoh. Isu tabung haji sebagai contoh. Pemimpin ini pegang, kita tahu kerugian begitu banyak. Tetapi disalahkan orang lain. Yang mana pula, apabila kerugian ini berlaku, maka apa yang perlu dibuat untuk mengelakkan daripada mempunyai masalah besar? Jalannya adalah kerajaan harus bantu. Bila kerajaan bantu, kerajaan terpaksa memberi duit, yaitu suntikan dana kepada tabung haji. Apabila dana yang disuntik oleh kerajaan kepada tabung haji ini tadi, apakah ini duit satu kaum ataupun satu bangsa? Ini adalah duit rakyat. Inilah yang berlaku hari ini. Tetapi isu kaum, isu agama dimainkan. Tetapi kerosakan yang mereka buat adalah melibatkan duit rakyat semua. Bukan satu kaum, satu bangsa, satu agama. Begitu juga isu Felda. Kita tengok Felda mengalami masalah. Nak lupuskan hutang segala macam ini melibatkan duit siapa? Duit rakyat. Bukan peneroka Felda saja yang terlibat. Ini yang berlaku hari ini. Saya tidak mempertikaikan isu ini, tetapi karena permainan isu kaum, isu agama ini dimainkan, maka duit rakyat, semua rakyat ini mereka nak. Tetapi dalam waktu yang sama, mereka kata kaum ini tak baik, bangsa ini tak baik, agama ini tak baik. Ini yang berlaku di negara kita ini. Ambil duit, semua baik. Dan ini adalah jelas bahwa apabila kita lihat contoh 1MDB, ramai mereka kata tidak ada masalah, tidak ada salah, tidak ada itu ini. Tetapi kerajaan terpaksa menanggung hutang 1MDB itu tiap-tiap tahun untuk dibayar. Begitu juga kita lihat kenapa pula Amerika Serikat sanggup membayar uang itu kembali. Ini adalah satu yang kita lihat di dalam pentadbiran negara kita ini. Yang mana perkara ini tidak akan selesai jika kita tidak mengganti pemimpin lain, pemimpin baru untuk menerjui pimpinan negara kita ini, untuk mendemokrasikan sistem parlimen kita ini dan undang-undang kita ini, serta jabatan-jabatan kerajaan ini perlu dikaji semula, perlukah mereka ini di bawah menteri ataupun tidak, supaya hal seperti ini tidak berlaku. Begitu juga dengan lantikan-lantikan melibatkan peguam negara. Inilah yang betul-betul membuatkan negara kita ini hari ini, mungkin di dalam negara Asia ini, kita adalah negara yang dah pergi ke tercorot. Karena pentadbiran negara kita yang telah pun dilakukan oleh pemimpin lama ini tadi semakin lemah. Kita lihat negara-negara yang sudah pergi ke arah demokrasi yang baik. Saya ambil contoh Filipina. Apabila Filipina suatu masa dahulu, mereka dipimpin oleh presiden mereka yang dipanggil sebagai paling rasuah, yaitu zaman pemerintahan Presiden Marcos. Kita lihat sampai presiden itu melarikan diri dan akhirnya dia meninggal, dan rakyat Filipina tidak menerima
untuk ditanam ataupun dikuburkan di Filipina. Sehingga kan diawet bertahun-tahun, berpuluh tahun. Mayat Marcos ini diawet. Dan setelah pemerintahan baru dan mereka berjaya untuk mengalihkan daripada masalah yang lama ini tadi, yaitu Presiden Duterte yang ada hari ini, maka Filipina itu membuat mereka punya undang-undang baru, yaitu perasuah ini mereka akan bentras habis-habisan dengan cara yang begitu keras, yang mana juga melibatkan mereka yang terlibat dengan dadah. Mereka akan dihukum, bukan saja dihukum mati, tetapi mereka-mereka yang ada dalam politik yang menjadi tycoon kepada pengedar dadah ini tadi pun akan ditembak jika didapati melakukan kesalahan ini. Jadi apa yang berlaku ini, hari ini mereka boleh semakin meningkat. Kita lihat ekonomi mereka semakin baik. Dalam keadaan pandemik, Asia semua turun warna merah. Filipina satu saja boleh naik warna hijau. Karena perubahan mereka itu ada. Daripada merasuah begitu keras di Filipina, boleh dikatakan nomor 2 terhebat selain daripada Indonesia. Hari ini mereka bergerak ke arah yang lebih baik. Tetapi kita yang dahulunya dilihat sebagai kuasa besar di Asia ni, hari ini berada dalam landasan yang begitu salah sekali. Apabila kepimpinan ini terus menjadi lanun ataupun perompak bertauliah dalam negara, yang mana mereka ini seolah-olah hendak mengumpul duit untuk membeli kain kapan daripada emas ataupun belian. Mereka dah lupa bahawa kematian mereka sebagai pemimpin hanya membawa kain kapan yang berwarna putih. Inilah yang berlaku. Jadi kerakusan mereka ini untuk mencuri, merompak duit rakyat, dan yang mana gula-gula mereka kepada rakyat, yaitu mereka merompak 100 juta, pergi ke kampung, kawasan mereka hanya ada 60, 70 ribu ataupun 100 ribu paling kuat orang di situ. Bolehlah mereka bayar, bagi duit. Seolah-olah mereka baik, tetapi itu adalah hasil rompakan negara. Mana ada duit mereka ini sampai beratus-ratus juta. Ini yang kita lihat hari ini. Yang mana perlu ada kesedaran. Kita tahu, contoh emas. Emas suatu masa dulu. Kita lihat, sebelum Singapura dan Malaysia ini berpecah, emas itu begitu bagus sekali. Dia punya, kita punya kewangan dia. Tetapi apabila berpecah, emas pelan-pelan menjadi masalah. Singapore Airlines pelan-pelan mengaut keuntungan berbilion-bilion. Emas menanggung hutang berbilion-bilion. Akhirnya sampai kita panggil seorang tokoh daripada Sarawak yang waktu itu bekerja sebagai Sheikh di Shell luar negara, pulang untuk membantu menguruskan pentadbiran emas. Kita harus ingat, beliau adalah Datuk Seri Idris Jala. Apabila Datuk Seri Idris Jala berjaya keluarkan masalah yang dilakukan oleh pemimpin ni, beliau ditarik keluar untuk duduk di jabatan Perdana Menteri, diganti oleh orang lain. Hari ini emas ada dalam masalah lagi. Ini kita nak salahkan pemimpin siapa sebenarnya? Tepuk dada tanya selera. Jadi hari ini kita lihat pemimpin yang ada, mereka ini hanya nak jawatan, duduk di kursi empuk, dapat gaji lumayan, sambil-sambil itu mencuri duit negara. Itulah saya kata mereka ini penyamun bertauliah. Yang mana undang-undang itu tumpul di atas, tajam ke bawah. Kita rakyat ini akan terus ditindas kerana undang-undang ini mereka yang pegang. Jadi negara kita ini umpama negara pasir berdengung. Tetapi mereka yang terlibat dalam acara perompakan melanun negara kita ini, mereka bahagialah. Tetapi tidak ada faedahnya pun. Yang menderita kita rakyat. Kerana hutang yang kita nak tanggung. Contohnya, hutang negara berlambak kita nak kena bayar. Hutang 1MDB itu pun kita nak kena bayar. Sedangkan kita rakyat biasa ni, dengar 1MDB. Tetapi duitnya sesin pun kita tak rasa. Nah, ini yang membuatkan negara kita ini
Kenapa pemimpin kita yang berebut-berebut nak pegang jawatan, berebut-berebut hendak menyebut nama mereka pegang itu, pegang ini hari ini. Sedangkan mereka membuat bisnes pun gagal. Mereka mentadbirkan satu syarikat yang kepunyaan kerajaan pun gagal. Tetapi hendak dipakai lagi. Sepatutnya kalau di negara luar, mereka-mereka ini dah diheret. Mungkin kalau di Korea, di China, lama. Saya ingat hampir semua pemimpin negara kita ini sudah diganti dengan pemimpin baru. Karena pemimpin lama-lama kita ini semua ditembak mati. Karena hukuman sana hukuman mati kan, hukuman tembak. Jadi inilah yang berlaku. Jadi untuk kita hari ini, pimpinan muda, dari apa yang saya perkatakan ini, yang mana kawan-kawan juga tahu, maka kita perlu tukarkan pemimpin lama kita ini kepada pemimpin yang mempunyai integriti, yang mana di sini kita harus menukar sistem pelembagaan negara kita ini supaya membolehkan mereka-mereka siapapun akan dihumban ke penjara apabila didapati bersalah dan tidak perlu mengambil waktu yang begitu lama seperti yang ada hari ini. Ini adalah satu komplot yang mana pada saya sebagai rakyat lihat penipuan terlalu banyak berlaku. Yang mana itulah kita lihat mereka boleh excuse untuk dapat pergi mesyuarat dulu. Mahkamah kemudian. Ini adalah satu yang terlalu janggal dilihat oleh negara luar. Seolah-olah ini adalah satu permainan anak kecil yang menipu. Mahkamah dikemudiankan, tetapi mesyuarat untuk parti dulu kan. Dan ada pula yang nanti sakit lah. Ini semua satu helah yang kita rakyat pertontonkan di hari ini. Dan terpulang kepada kita nak memilih pemimpin mana. Jika kita nak dalam keadaan seperti ini, kita akan terus berada dalam keadaan yang seperti ini. Ini akan kita rasa selama setiap 5 tahun jika kita tidak inginkan perubahan. Dan 5 tahun ke 5 tahun berakhirnya berpuluh-puluh tahun. Dan kita terus seperti ini. So itulah pencerahan saya berkenaan dengan isu pemimpin sebagai penyamun bertauliah ini. Terima kasih.